Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Abdul Hisham, bernombor metrik A175663. Saya merupakan pelajar Prasiswaza Pengajian Arab dan Tamadun Islam di bawah seliaan Ustaz Hakim bin Zainal. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Perkembangan Ilmu Nahu dan Sumbangan Sarjananya di Andalus pada kurun ke-5 hingga ke-7 Hijrah. Tajuk ini dijadikan sebagai kajian kerana maklumat mengenai ilmu Nahu di Andalus tidak ramai yang mengkajinya. Hal ini kerana kebanyakan isu yang telah dikaji ialah berkaitan perkembangan ilmu Nahu di Kufah dan Basrah. Mengikut catatan sejarah, kemunculan ilmuwan tata bahasa Arab telah dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan Basrah yang kemudiannya disemarakkan lagi oleh ilmuwan-ilmuwan Kufah. Menurut Asyuyuti dalam kitabnya Al-Iqtirah telah menegaskan bahawa orang pertama yang meletakkan asas tata bahasa Arab ialah Khalifah Islam yang keempat iaitu Ali bin Abi Talib. Kemudian ilmu Nahu telah berkembang bukan sahaja di timur, malah ilmu Nahu telah melebarkan sayapnya ke barat dengan menyelinap masuk ke seluruh pelosok negara Andalus. Ilmu Nahu di Andalus dipelopori oleh tokoh-tokoh yang terkemuka, berwibawa dan tidak kurang hebatnya dalam memberikan sumbangan pemikiran yang begitu besar kepada perkembangan ilmu Nahu hingga tercatat dalam sejarah dengan melahirkan alirannya sendiri. Objektif kajian yang ini dilakukan ialah bagi mengenal pasti perkembangan aliran tata bahasa Arab, seterusnya mengkaji faktor perkembangan ilmu Nahu di Andalus dan menganalisis sumbangan sarjana Nahu di Andalus. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan metod kepustakaan, pengumpulan data serta analisis data untuk memperoleh data dan maklumat. Hasil dapatan kajian bagi objektif pertama iaitu aliran tata bahasa Arab. Menurut Muhammad Marwan dan Wan Muharrani, ilmu tata bahasa Arab telah tercetus hasil daripada usaha beberapa tokoh ilmuwan Islam yang ternama. Antara mereka ialah Khalifah Islam yang keempat iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Al-Aswad yang merupakan salah seorang kaji di Basrah semasa zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Justeru tata bahasa Arab telah memiliki asas-asasnya yang kukuh dengan setiap bab atau topik dalamnya dibahagikan dengan baik walaupun tidaklah sebaik yang kita dapati sekarang ini. Ilmu tata bahasa Arab telah muncul dan berkembang pada peringkat awal di Basrah. Selepas itu, barulah bandar-bandar lain turut menerima kesan perkembangan budaya keilmuan Nahu ini dan seterusnya turut sama menjadi pusat-pusat perkembangan ilmu Nahu. Antara kota-kota tersebut ialah Kufah, Baghdad, Andalus dan Mesir. Aliran Basrah dan Kufah merupakan mazhab induk manakala tiga selebihnya iaitu aliran Baghdad, Andalus dan Mesir muncul impak daripada persaingan yang berlaku antara mazhab Basrah dan Kufah. Walau bagaimanapun, ia telah memberi impak positif dalam merancangkan lagi perkembangan ilmu Nahu. Berikut menunjukkan carta aliran tata bahasa Arab iaitu bermula daripada aliran Basrah, seterusnya aliran Kufah, setelah itu aliran Baghdad, aliran Andalus dan aliran Mesir. Seterusnya, hasil dapatan kajian bagi objektif kedua iaitu faktor perkembangan ilmu Nahu di Andalus. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, tahap kebergantungan kepada ulama timur. Antara kemajuan yang dicapai Andalus pada tahap ini menyerupai peringkat kedua perkembangan ilmu Nahu di Basrah dan Kufah, iaitu peringkat percambahan dan kesuburan. Hal ini kerana nama-nama besar yang disebut di atas tidak mendapat bekalan ilmu Nahu yang secukupnya kerana jarak perjalanan untuk ke timur iaitu Basrah, Kufah dan Baghdad begitu jauh. Tambahan pula, masyarakat cendekiawan tidak memfokuskan kepada ilmu tata bahasa Arab dan linguistik Arab. Mereka hanya menumpukan kepada ilmu fiqh, usuludin, qiraat dan syair saja. Kebanyakan ulama tahap ini mengembara ke timur untuk menuntut ilmu secara umum dan segelintir saja yang mengutamakan kepada ilmu Nahu secara khusus. Antara cendekiawan yang begitu berminat kepada ilmu tata bahasa Arab ini ialah Muhammad bin Musa al-Afshin yang menjelajah ke Mesir untuk belajar dengan Abu al-Ja'far ad-Dinuri serta mengambil kitab Sibawayh daripadanya. Kemudian beliau membawa balik ke Cordoba untuk diajarkan kepada pelajar-pelajarnya. Begitu juga dengan Muhammad bin Yahya al-Rabahi yang bertemu dengan Abu Ja'far bin An-Nahas di Mesir dan mengambil kitab Sibawayh untuk diajarkan kepada anak-anak muridnya serta diguraikan perkara-perkara yang sukar di dalamnya. Tahap kedua ialah tahap kebergantungan kepada karya timur. Kemajuan yang dicapai dalam tahap ini menyerupai peringkat ketiga perkembangan ilmu Nahu di Basrah, Kufah yang dikenali sebagai peringkat kematangan dan kesempurnaan.
ilmu nahu berkembang dengan pesat di Andalus sehingga mendahului perkembangannya berbanding dengan timur. Begitu juga dengan para ulama yang begitu berminat terhadap ilmu nahu dengan menumpukan sepenuh perhatian, ikhlas dan sentiasa mengabdikan diri untuk ilmu tersebut sehingga mengatasi galakan serta dorongan yang dihulurkan oleh raja-raja serta pemerintah daripada Kerajaan Perikatan dan Kesatuan Afrika. Tahap ketiga pula ialah tahap kebebasan dan dalam penulisan. Tahap ini berlangsung selama lebih kurang 1 abad sahaja, iaitu pada kurun ke-7 Hijriah pada masa pemerintahan Kesatuan Afrika dan berakhir pada tahun 668 Hijriah apabila pemerintah Islam keluar dari bumi Andalus. Zaman ini dikenali juga dengan Madrasah Abi Ali Al-Shalaubini dan pelajar-pelajarnya. Zaman sebelum ini telah menjadikan tahap ketiga sebagai masa keemasan bagi perkembangan ilmu nahu di Andalus. Generasi ulama lepas telah mempersiapsediakan segala kelengkapan dan persiapan hingga membolehkan Madrasah Abi Ali Al-Shalaubini dan pelajar-pelajarnya mengorak langkah ke hadapan dengan penuh bergaya dan sentiasa disebut dalam lipatan sejarah. Akhirnya madrasah tersebut dilihat mampu berdikari dengan sendiri dan membentuk aliran khusus dalam ilmu nahu. Pemilihan terhadap aliran-aliran terdahulu dan penyaringan yang dilakukan oleh madrasah ini telah menyumbang ke arah pembentukan satu aliran nahu yang tersendiri dan berjaya menaikkan nama Andalus sebaris dengan aliran-aliran masyhur yang lain. Hasil dapatan kajian bagi objektif ketiga iaitu sumbangan sarjana nahu di Andalus. Pekaji mendapati bahawa ramai kelahiran sarjana nahu daripada Andalus. Mereka berjaya mengukir nama mereka setanding dengan nama-nama besar di timur dan begitu banyak hasil karya yang dihasilkan. Sumbangan mereka secara tidak langsung telah mengembangkan lagi ilmu nahu ke pelosok Andalus. Antara tokoh yang diketengahkan ialah yang pertama ialah Judi bin Usman. Menurut As-Suyuti, Judi bin Usman dilahirkan di Murur, iaitu berdekatan dengan Al-Qairawan. Beliau datang ke Iraq dan belajar dengan Al-Kisai, Al-Faraq dan Al-Yashi. Beliau menjadi periwayat kepada kitab Al-Kisai dan orang pertama yang membawa masuk kitab tersebut ke Andalus. Beliau turut mengajar ilmu bahasa dan menjadi pendidik kepada anak-anak khalifah. Judi bin Usman mengarang dalam ilmu nahu dan meninggal dunia di Cordoba pada tahun 198 Hijrah. Yang kedua ialah Abu Hayyan. Menurut Al-Maqari dan Abdul Al-Salim Makram, Abu Hayyan menguasai pelbagai bidang keilmuan, namun beliau lebih dikenali dalam bidang nahu bahasa Arab. Al-Safadi menggelarkan beliau sebagai Imam Nuhat pada masanya sama ada di barat maupun di timur. Beliau juga dianggap sebagai seorang yang unik dalam bidang tersebut. Dikatakan bahawa beliau telah berkhidmat untuk bidang nahu bagi tempoh selama 80 tahun. Beliau telah mengkaji dan mencari penyelesaian kepada permasalahan nahu sehinggalah beliau meninggal dunia. Antara karya beliau yang terkenal dalam bidang nahu ialah Al-Tazhil wa Al-Takmil dan Irtisyaf Ad-Daraq selain Al-Bahru Al-Muhit yang cukup terkenal dalam bidang tafsir. Seterusnya ialah Ibnu Al-Qutiyah. Beliau ialah Muhammad bin Umar bin Abdul Al-Aziz bin Ibrahim bin Isa ibni Muzahim. Beliau berasal dari Ishbiliyah dan beliau menjadi imam dalam bahasa Arab dan antara seorang sarjana dalam ilmu nahu pada zamannya. Beliau belajar dengan Ibnu Al-Aubas, Qasim bin Asbagh, Abu Al-Wali Al-Arash dan lain-lain. Beliau telah mengarang kitab At-Tasarif, Al-Af'al, Al-Maqsur wa Al-Mamdud, Tarikh Al-Andalus dan kitab-kitab yang lain. Seterusnya ialah tokoh Al-Zubaydi. Beliau ialah Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan. Beliau berasal dari Zubayd iaitu salah satu kabilah di Yaman dan dilahirkan di Ishbiliyah. Beliau belajar dengan bapanya iaitu Abu Ali Al-Qali dan Al-Qali Al-Ribahi dan lain-lain di Cordoba sehingga beliau menjadi antara yang paling unggul pada zamannya dalam ilmu nahu dan bahasa. Oleh itu, Al-Hukmi Al-Muntasir Billah telah melantik beliau sebagai qadi di Ishbiliyah dan sebagai pendidik kepada anaknya. Antara karangan masyhur beliau ialah Al-Wadih fi An-Nahwi, Abniyah Al-Asma' fi As-Saf, Lahnu Al-Ammah dan banyak lagi. Dan yang terakhir ialah Ibnu At-Tarawah. Ibnu
Beliau Ibnu At-Tarawah atau nama sebenar beliau ialah Abu Al-Hasan Sulaiman bin Muhammad. Beliau dilahirkan di Malaga dan berhijrah ke Cordoba dan dan seterusnya beliau belajar kitab Sibawayh dengan Al-A'lam Al-Shantamiri dan lain-lain. Beliau telah merantau banyak tempat di Andalus untuk menyebarkan ilmu. Antara karya Ibnu At-Tarawah ialah Al-Muqaddimah ala kitab Sibawayh dan Al-Tarshih. Kesimpulan bagi kajian ini ialah ilmu Nahu bukan setakat tersebar di timur, malah terus berkembang hingga pelosok negara Andalus. Para sarjana Andalus bekerja keras hingga berjaya mengasaskan aliran mereka sendiri yang dikenali sebagai mazhab Andalus. Perkembangan ilmu Nahu di Andalus dapat dibahagi kepada 3 tahap utama. Namun tahap yang paling bermakna kepada perkembangan ini ialah tahap kebebasan dalam penulisan dan dikenali juga dengan Madrasah Abi Ali Al-Shalubain dan pelajar-pelajarnya. Sarjana pada tahap ini sangat aktif mengarang dan begitu banyak karya tata bahasa berjaya dihasilkan sehingga menaikkan nama negara Andalus sebagai salah satu aliran Nahu yang popular. Penulis mengharapkan kajian mengenai ilmu tata bahasa Arab di Andalus lebih diperbanyakkan lagi bagi melihatkan bahawa ilmu Nahu ini meluas ke serata tempat. Hal ini kerana tata bahasa Arab memainkan peranan yang amat penting dalam mengekalkan ciri-ciri keaslian sesuatu bahasa, perkataan dan kata bahasa Arab. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.